Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita. Seperti biasa setiap minggu selepas kita menunaikan solat subuh, alhamdulillah dengan izin dia kita diberi kemampuan, keupayaan untuk bersama sekali lagi untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang ceria. Semoga sentiasa berada dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau apa pun ujian yang mendatang, walau apa pun yang menimpa kita, kita katakan setiap apa yang berlaku itu ada hikmah. Yang kita kadang-kadang selalunya sebenarnya kita tak faham, kita tak tahu apa hikmah dia. Sampailah akhirnya satu hari nanti kita dah lama dah perkara tu baru kita sedar, oh tu sebenarnya. Aku sekarang mula faham kenapa aku lalui perkara-perkara ini. Dan siap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuklah ketentuan yang Allah tentukan kepada kita tidaklah sia-sia, bukanlah sebagai permainan, bukan sebagai main-main cubaan-cubaan, bukan begitu. Apa yang Allah lakukan, setiap apa Allah jadikan, Allah tentukan semuanya ada tujuan. Cuma kita sebagai hamba yang lemah, kita tak tahu apa hikmah dia sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang dia lakukan. Tidak semua yang Allah lakukan bukan dasar main-main. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah dengan dasar ilmu. Baik. Jadi dengan sangka baik kita tu, kita terus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dapat memujuk hati kita untuk lebih taat, lebih percaya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu daripada sebarang kelemahan, daripada sebarang sekutu, dan dari sebarang sangka-sangka buruk. Jadi kita teruskan perjumpaan kita ini, pertemuan kita ini dengan perbincangan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Sebelum tu alhamdulillah kita revise sedikit, kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, di mana telah kita bincangkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu sendiri disuruh beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum dia. Daripada Adam AS sampailah kepada beliau sendiri bahawa dia percaya kepada apa yang diturunkan kepada dia dan kepada apa yang diturunkan kepada para nabi lain, itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Maka sebagai orang yang beriman, kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kita, dan kita juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi lain, seperti Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Dan juga kita beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan semua keturunannya. Walaupun kita tahu Yahudi dia tak terima Nabi Isa AS, dia tak terima Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dan orang Nasrani sendiri tak terima Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umat Islam yang sebenar-benarnya, kita menerima semua para nabi itu, dan kita tahu para nabi itu membawa satu perkara yang sama, iaitu tauhid, keesaan untuk mengesakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu
Itu bezanya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu umat Nabi Muhammad SAW ini yang akan menjadi saksi kepada para nabi yang ditentang. Kalau dalam hadis katakan kita menjadi saksi kepada siapa? Kepada Nabi Nuh AS, di mana umat ia tak mengaku bahawa Nabi Nuh ni dah sampaikan dakwah. Jadi kita kata dah sampaikan risalah. Dan umat pada Nabi Muhammad SAW, kita dah baca Quran, kita tahu bahawa para Nabi ini telah menjalankan tugas mereka dengan cemerlang sekali. Jadi kita jadi saksi kepada para Nabi ini kelak. Baik. Di dunia kita jadi saksi, di akhirat pun kita akan jadi saksi kepada para Nabi. Kemudian kita telah pun bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri orang kafir, keadaan orang kafir dan pembalasan yang mereka terima di akhirat kelak. Di mana Allah SWT nanti dia tidak akan terima walaupun cuba tebus azab itu dengan emas sepenuh bumi pun. Sebab kita katakan sebelum ini Allah SWT itu maha kaya dan dia tidak memerlukan sesuatu, maka tak boleh nak rasuah. Itu masalah yang terbesar yang timbul kelak di akhirat. Orang kafir dia tak boleh nak rasuah Allah SWT. Dan kita pun telah jelaskan bahawa orang kafir ni terbahagi daripada tiga jenis. Itu yang diterima taubat dia sebab dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan sikap ikhlas dan tulus. Maka dia kufur, dia bertaubat, yang ini dia masuk Islam, dia kembali kepada Islam, maka dia digelar sebagai orang yang bertaubat nasuha. Ada yang tidak diterima taubat dia. Sebab apa kerja dia? Dia kufur, dia taubat, kemudian dia kufur kembali. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan tidak kembali langsung kepada Allah SWT. Itu antara yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kita akhiri ayat minggu lepas dengan ayat 91, di mana kita katakan tadi Allah SWT berfirman, iaitu maksudnya sesungguhnya orang kafir dia meninggal dalam keadaan kafir, emas sepenuh bumi daripada salah seorang di antara mereka sama sekali takkan diterima, walaupun dia tebus diri dia dengan emas sebanyak itu. Apa yang dia dapat? La ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapat azab yang pedih dan sekali-kali tidak memperoleh para penolong. Jadi harta yang dikumpulkan tidak memberi manfaat kepada diri dia. Jadi kita nak lihat, memang harta ni memang tak ada manfaat langsung ke, atau kepada orang-orang tertentu sahaja yang tidak memberi manfaat. Sebab harta ni juga sebenarnya ada kurniaan Allah SWT. So kalau kita lihat, harta dia tak ada main peranan. Kalau kita kufur kepada Allah SWT, maka rugi sahaja kerja kita mengumpulkan harta ni hanya dapat dibelanjakan di dunia. Itu pun kalau kita tak sakit, itu pun kalau Allah bagi kita kesempatan untuk belanjakan. Kalau tidak, cari, sakit pula dah habis duit kepada bil hospital sahaja. Jadi kita nak lihat apa harta, adakah ada harta yang bermanfaat. Dan insya-Allah kita lihat pada ayat yang berikutnya. Adakah Islam ini mencela harta dan sebagainya? Insya-Allah kita akan lihat pada ayat yang berikut dia, pada ayat yang ke-92 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi Allah SWT melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-92. Selepas Allah SWT kata harta ni dia tak main peranan, tak ada faedahnya pada orang kafir, dia tak boleh nak tebus pun. Kalau dia ada emas sebanyak sepenuh bumi pun tak mampu nak tebus diri dia, dia tak mampu nak rasuah Allah SWT, dia tak mampu jamin diri dia untuk keluar daripada azab Allah SWT. Sebab tu Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali kamu tidak akan, lan ni bila kata lan ni, bila guna lan maksudnya forever lah, forever ever, you will never. Allah kata lan tanalul, kamu selama-lamanya tidak akan meraih, kamu akan dapat albir. Albirru ni, mana albirru ni maksudnya kebaikan. Hatta tunfiqu, sampailah kalian
kalian menafkahkan mimma daripada apa yang sebahagian daripada apa yang tuhibbuna, yang kalian suka, kalian cinta. Wa ma tunfiqu min syai', dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, apa yang sahaja kamu infakkan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dia. Baik. Maaf tuan. Bismillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita katakan tadi menegaskan bahawa siapa sahaja yang meninggal, yang mati dalam kekufuran, maka tidak akan diterima atau tidak berguna langsung harta dia untuk menebus diri dia daripada disiksa daripada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah SWT bagi tahu rupanya ada harta yang sebenarnya yang boleh memberi manfaat. Maksudnya Allah SWT bagi tahu, lanjutkan lagi bahawa harta ini tidak akan memberi sebarang kebaikan kepada manusia sampailah manusia itu buat apa dengan harta dia, sampailah dia nafkahkan sebahagian daripada harta dia. Itu dia. Dengan cara yang baik. Harta yang mana? Harta yang kita tak suka ke, yang dah baju yang dah koyak rabak, kasut yang dah haus ke? Kita nak bagi yang tu ke? Ada orang bagi kasut lain sebelah dia buang sampah. Kat tempat orang nak bagi baju-baju kat orang miskin, orang susah, dia lempar, lontar habis semua baju dia yang tak mau, dia tak boleh nak pakai dah. Hak tu dia bagi kat orang. Kalau elok tak apa lagi, tapi kadang memang dah tak boleh pakai lah. Ada bagi stoking yang koyak, bagi stoking lain sebelah, kasut lain sebelah. Allah Akbar. Satu Allah kata dalam ayat lain, jangan kamu bagi barang yang kamu pincingkan mata. Maksudnya kamu sendiri tak nak tengok benda tu. Jadi nak bagi apa? Bagi harta yang kamu sayang. Jangan khawatir rasa rugi. Syaitan dia akan hasut kita. Dia akan kata kalau bagi ni habislah duit, atau dia akan jadikan orang ni malas dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat saja orang viral kata orang ni tipu ni orang tu. Kita kalau dah bagi infak kepada orang, serahlah dia nak nipu ke apa ke, itu bukan urusan kita. Yang kita tengok, kita nilai dari segi zahirnya dia susah, kita tolong. Dia nak menipu ke apa ke, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak korek dah. Bila kalau kita nampak kemudian barulah kita tahu, okey tak apalah, itu terpulanglah kita nak bagi ke tidak lepas tu. Tapi yang penting bila kita bagi, jangan kita khawatir, rasa rugi, kita menyesal dengan pemberian yang ikhlas. Kerana apa sahaja yang kita nafkahkan, baik dari yang kamu sukai maupun yang kamu tak suka, maka semuanya Allah tahu. Tapi yang mana Allah terima? Allah terima apa yang barang yang kamu suka. Atau nanti kita akan lihat insya-Allah ada umur, ada rezeki insya-Allah, sampai kepada kisah anak-anak Nabi Adam AS, di mana ada satu korban dia. Ini kita pun tak lama nak korban kan, insya-Allah. Jadi ada yang korban dia diterima, ada yang korban dia tak diterima. Siapa yang diterima? Yang korban dia korban yang baik, dia bagi benda yang elok-elok. Tetapi yang tak diterima adalah yang anak dia yang tak bagi benda yang elok, dia bagi benda yang tak elok. Yang tu. Jadi diterima mana yang elok, tak diterima mana yang tak elok. Yang tu. Jadi kalau kita lihat pada kata albir, bir bermakna keluasan, bir bermakna kebajikan. Dia daripada akar kata yang sama. Jadi kalau dia kata albir ni dia luas. Dia mencakupi segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, dan tentu saja termasuk perkara albir ni kita juga birrul walidain kan, buat baik kepada ibu bapa kan, ihsan kepada ibu bapa, bukan adil tau, ihsan, melakukan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang sepatutnya. Jadi termasuk pada albir ni adalah apa? Menginfakkan harta di jalan Allah. Tuan-tuan boleh lihat pada ayat yang ke-177 surah Al-Baqarah. Kita dah pun berbincang perkataan albir ni sebelum ni. Jadi bila kalau kita lihat albir ni adalah suatu yang apa, kalau penulis tafsir Misbah dia kata suatu yang tenang hati, tentram jiwa menghadapinya. Sedangkan dosa adalah suatu yang hati ragu-ragu menghadapinya, bimbang rasa hati kita, dada kita rasa berat je. Hati pun malu saja jika orang tahu perkara kita lakukan bahawa itu adalah suatu perkara yang dosa.
Berlainan dengan albir ialah suatu perkara yang baik yang menenangkan jiwa. Kalau orang tahu, dia menyenangkan hati orang lain. Tapi kita simpanlah perkara tersebut. Sebab apa? Kita simpan kebaikan itu biarlah hanya Allah SWT mengetahui. Walaupun sebenarnya Allah SWT kata tak ada masalah untuk infakkan harta ini secara terang menerang ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi sembunyi-sembunyi itu lebih menjaga hati kita ni daripada kita rasa riak lah, nunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan tidak akan selama-lamanya lah, kita kata macam tu. Tanalul birra, kamu akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu tunfiqu mimma tuhibbun, kamu menginfakkan sebahagian daripada harta kamu yang kamu cintai, yang kamu sukai, yang kamu sayangi. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan daripada apa sahaja, Allah tidak memberi syarat kamu kena bagi begini dan itu dan ini. Apa sahaja yang kalian rasa kalian sayang, yang kalian rasa ada orang perlukan, maka kamu sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Kita tak post kat Facebook, kita tak cerita kat orang pun. Kadang-kadang kita beli makanan ni, kita beli apa sahajalah, nasi biryani ke apa saja. Sabtu ni seronok juga kan cerita-cerita pasal makanan ni. Jadi kita beli, katalah harga dia mungkin RM6.50 ke. Kita pun transfer, kita bayar lebih RM7. Tengok dia ada anak ke apa, untuk rusak salah seorang dah buat perkara tersebut, kalau 10 orang dah dapat apa-apa lah. Kan kita kata kita lebihkan kebaikan kepada orang lain. Kecil di mata kita, tapi sebenarnya kadang-kadang cukup besar bermakna bagi setengah orang. Jadi kita buat sesuatu yang lebih. Duit tu lah suatu perkara yang kita sayang, kita perlukan, dengan bil dan sebagainya, dengan keadaan kita yang meruncing sekarang ini, dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudi untuk melihat kepada saudara-saudara yang kita lain, jangan risau, Allah melihat perkara tersebut. Dan Allah yang Ghaniyun Halim, Allah itu maha kaya, maha lembut, Allah itu maha memberi, membalas, Allah itu maha mensyukuri. Maka dia tidak akan sia-siakan apa yang kita bagi itu. Itu dia. Jadi kita akan dapat pahala yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, sehingga apabila kita infakkan apa yang kita sayang dan kita korbankan benda yang kita kasihi. Itu eloklah lah, kita pun tak lama nak sambut raya haji raya haji ni kan. Itu erti pengorbanan. Tentu maksudnya umumlah, apa sahaja harta, bahkan jiwa. Kalau ada orang tak mampu dengan harta dia, mungkin dia boleh sumbangkan kudrat dia, keupayaan dia. Jadi apa yang dia boleh mampulah lakukan untuk ummah ini. Okey, baik. Itu antara yang boleh kita faham daripada ayat ini, insya-Allah. Jadi Allah SWT jelaskan, tegaskan bahawa apa saja kita infakkan, Allah tahu. Jangan risau kita nak cerita kat orang tak tahu, orang tak balas budi kita, jangan risau. Yang kita harapkan adalah apa? Kita harapkan adalah balasan daripada Allah SWT. Tak perlu kita nak canang kat orang, tak perlu nak masuk Instagram ke FB ke, tak perlu. Bila orang lain buat, kita tidak meragui keikhlasan. Itu sebab dia buat untuk apa? Supaya orang tak kata dia menyeleweng duit, dan juga supaya orang lain boleh ikut. Tapi untuk diri kita sendiri, memandailah hanya Allah SWT mengetahui dia, dan kita tidak menuding jari tentang keikhlasan orang lain. Tentang keikhlasan orang lain, kita katakan zahir dia ikhlas, itu kita. Tapi untuk diri kita hisap lebih sedikit sebelum kita dihisap kelak di akhirat. Jadi jangan jadi zaman sekarang ni kita duk sibuk hisap orang lain, diri kita lupa. Sepatutnya yang hendak dihisap itu adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Baik, ayat 93 kita teruskan. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Kul fa'tu bit-taurah fatluha in kuntum sadiqin. Baik,
Dan sekarang seterusnya Allah SWT nak beritahu pula berkenaan dengan kesamaran ahli kitab ni tentang halal dan haram. Mereka keliru tentang agama, mereka keliru tentang hukum hakam. Ya, apabila Allah dah lanjutkan berkenaan dengan harta ni, Allah lanjutkan lagi berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan makanan halal dan haram tu. Sebab harta pun ada berkaitan dengan halal dan haram. Dan nak makanan pun memerlukan harta untuk membeli perkara makanan tersebut. Jadi Allah kata kullu ta'ama kana halal li nabi. Kullu ta'ami kana hilal. Minta maaf. Kullu ta'am kana hilal li bani Israel. Semua sebenarnya segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israel ala nafsi. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Merujuk kepada siapa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bila kita sebut Israel, Allah sebut Israel dalam Quran, Allah maksudkan Nabi Ya'qub AS. Apa dia haramkan apa? Dia haramkan untuk diri dia sendiri, ala nafsih, min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah wahai Muhammad, qul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bit-Taurah, datangkan Taurat, bawalah kitab Taurat itu. Fatluha, bacalah ia. In kuntum sadiqin, jika betul kalian orang yang benar. Jadi apa dimaksudkan segala jenis makanan dulu adalah halal? Semuanya sebenarnya adalah halal, termasuklah unta itu sendiri. Perkataan kul itu bermaksud apa tu? Jadi minta maaf. Jadi bila kata semuanya adalah halal termasuk unta, bukanlah maksudnya semua. Maksudnya kebanyakannya halal lah. Kecuali apa? Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Maksud di sini bila kata kul ni maksud banyak, kebanyakannya halal. Halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kerana jika apa perlu kita cari yang haram, sedangkan yang halal itu lebih banyak. Kalau kita lihat logo halal tu punyalah banyaknya nak banding yang haram tu. Kalau kita pergi satu kedai misalnya, satu kedai apa tu 24 jam misalnya, kita kata kan, kedai runcit 24 jam misalnya. Kalau kita lihat dia ada jual perkara yang haram, misalnya ada arak ke apa je, tapi kalau kita lihat section dia kecil sahaja. Kalau kita pergi ke shopping complex ke mini market ke, tempat dia adalah mesti kebanyakannya yang halal tu, selalunya halal tu banyaklah, yang haram tu sedikit saja. Jadi Allah SWT kata Bani Israel sebenarnya kebanyakan dia, semuanya bermakna kebanyakannya adalah halal. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Ini Nabi Ya'qub kepada diri sendiri. Ini dikecualikan kepada Nabi Ya'qub AS. Haram di sini maksudnya, kalau bahasa mudah kita, bahasa kita ialah berpantang lah. Dia pantang, dia tak makan. Atas tujuan apa? Sebab mungkin dia saja tak nak makan, dia tahan diri dia sebab tak nak makan benda yang sedap-sedap, ataupun sekadar untuk menjaga kesihatan dan sebagainya. Allah SWT saja yang mengetahui dia. Tetapi pantang larang itu, kata Allah SWT, min qabli an tunazzalat Taurah, hanya berlaku sebelum turunnya Taurat. Jadi sebelum dan selepas turunnya Taurat, memakan unta adalah halal. Tak ada pun dalam riwayat mengatakan bahawa unta itu haram. Hanya orang-orang Bani Israel kemudian yang pada zaman Nabi SAW dia mengharamkan. Jadi siapa yang berhak untuk menentukan halal dan haram ni, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Yang berhak untuk menentukan yang halal dan haram ni hanya Allah SWT. Sebab tu Allah kata, Allah suruh Nabi SAW berhujah kepada mereka ni, kepada Bani Israel, pada orang Yahudi pada zaman Rasulullah ni, bawa kitab kamu, bawa Taurat tu, kul fa'tu bit-Taurah, bawa kitab Taurat tu, fatluha, baca kat depan aku, bacalah dia. In kuntum sadiqin, jika betul kalian orang yang benar. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW cabar mereka untuk keluarkan kitab Taurat dan tunjuk kat mana ada kata unta tu haram. Tu dia. Jangan main-main duk kata haram halal haram halal, so buktikan. Jadi kalau kita zaman kita ni, orang dah kata yang ni haram, yang ni halal, atau mendakwa benda-benda yang gaib misalnya, kita kata bawa bukti dulu, cerita kat abang mai kat aku dulu, mana yang kata Allah kata haram ni, mana yang kamu dakwa benda gaib ni, siapa yang kata. Jadi kalau tidak ada, maka kita katakan bahawa kita tidak
beramal dengan apa yang orang kata. Melainkan kita kata aku tak makan aku pantang, atau aku tak nak makan benda sedap-sedap, aku nak jaga diri aku nak jaga hati aku supaya aku makan cukup sekadar meluruskan tulang belakang aku, cukup lah. Kita kata macam tu. Jadi bukan reason yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata kalau makan kepala ikan lupa ke apa semua, itu atas diri dia sendirilah, kajian dia. Tapi ada orang makan dia bertambah cerdik je, okey je ingatan dia, maka dia boleh makan, tak ada masalah. Tak perlu dia nak haramkan kepada orang lain. Tapi kalau orang tua dia cakap ni sebab dia tak bagi, sebab bahagian yang kepala ikan tu sedap, jadi dia tak bagi budak-budak makan. Dia kata orang tua tak apa, dia kata. Budak-budak tak boleh makan sebab dia nak itu untuk kepentingan diri dia sendiri. Okey, baik. Jadi itu sifat kita sepatutnya. Apa yang Allah datangkan kisah tentang Bani Israel ini, orang Yahudi ini yang mendakwa itu halal, itu haram, maka halal dan haram itu ditentukan dengan panduan wahyu, iaitu daripada Al-Quran dan apa daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. So kita tak boleh memandai-mandai dalam perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Tu mana auratnya, mana yang ni, mana yang boleh pergaulan yang hak mana, sakat mana yang boleh, itu semua telah pun ditentukan oleh Allah SWT, dan Allah SWT tahu apa yang terbaik buat makhluk dia, buat hamba-hamba dia. Kita teruskan secara ringkas. So Allah suruh Nabi kata, bawa kitab Taurat, baca dia, in kuntum shadiqin, jika betul kalian benar. Jika betul kalian benar. Kemudian Allah SWT terus lanjutkan firman dia. Kadang-kadang dalam kita telah bincangkan sebelum ni, dia kata rejam ni tak ada dalam kitab Taurat. Maka Nabi SAW suruh mereka bawa, ternyata ada. Jadi itu antara ni yang mereka selewengkan kitab-kitab, seleweng kitab mereka sendiri. Mereka khianat terhadap apa yang dibawa oleh Nabi yang mereka dakwa, Nabi mereka sendiri. Sedangkan kita lah sebenarnya yang mengikut pada Nabi ni, sebab Nabi mereka yang mereka dakwa itu, kita lah sebenarnya yang lebih berhak, sebab kita masih mengikut ajaran daripada Nabi, itu mengikut wahyu Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, tidak mempersiakan syariat Allah SWT, itu tidak membuang syariat Allah SWT itu di belakang. Macam itu saja. Kemudian Allah lanjutkan ayat 94, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Allah SWT kata, barang siapa, maka sesiapa sahaja yang mereka yang menipu, mendusta, perkataan dusta, bagi tahu perkataan dusta ke atas Allah, terhadap Allah, sesudah demikian itu, setelah Allah jelaskan apa yang sepatutnya kalian lakukan, maka Allah kata zalika Allah kata faulaika humuz zalimun, mereka itu orang-orang yang zalim. Zalim ni apa tuan-tuan? Dia mengurangkan hak Allah dan mengurangkan hak dia sendiri. Hak Allah adalah untuk membuat syariat, untuk kita menyembah, untuk kita memperhambakan diri kepadanya, untuk kita mensucikan Allah SWT, mengesakan Allah SWT. Tetapi kita kurangkan hak Allah SWT dengan kita pula yang buat syariat kita sendiri. Kita reka benda-benda baru yang tidak ada asal usulnya langsung dalam Quran, dalam hadis sunnah. Jadi kita seolah-olah kita hendak mencabar syariat Allah SWT. Ada yang kata pula sampai peringkat tinggi, tak perlu nak solat dah dan sebagainya, dah sampai makam yang tinggi dah. Semua itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Mereka ini telah mengurangkan, mereka telah zalim, iaitu mengurangkan hak Allah, dan mereka telah telah zalim diri mereka sendiri, iaitu mereka telah mengurangkan hak mereka untuk mendapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan by default, Allah Subhanahu Wa Taala secara asasnya adalah apa? Kemurkaan Allah itu, rahmat Allah SWT itu, kasih sayang Allah SWT itu mengalahkan kemurkaannya. Maka rugi kita. Allah SWT kenalkan zat dia dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi rugi kita tak dapat kasih sayang Allah.
bahkan kita dapat kemurkaan Allah. Maka kita telah mengurangkan hak kita untuk mendapat kasih cinta Allah SWT. Kita mengurangkan hak kita untuk mendapat kesenangan yang kekal abadi kelak di akhirat. Itu masuk zalim. Jadi makna zalim tu lawannya adil. Apa tu adil? Adil tu letak suatu perkara betul pada tempat dia. Zalim itu letak suatu perkara bukan pada tempat dia. Jadi kalau kita ambil apa yang Allah SWT suruh, maka kita telah melakukan keadilan kepada Allah SWT, dan kita telah melakukan keadilan kepada diri kita sendiri. Jika kita ingkar apa yang Allah SWT perintahkan, kita telah menzalimi Allah SWT, dan kita telah menzalimi diri kita sendiri. Itu sebenarnya yang kita perlu fikirkan, renungkan dalam ayat yang Allah SWT sampaikan kepada kita, supaya kita ini tidak rugi kelak di akhirat. Dunia pun kita tak adalah dapat apa sangat pun, di akhirat apatah lagi rugi begitu saja. Baik. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelum ni, maka Allah SWT, kalau kita kaitkan dengan orang Yahudi ni, dia haramkan perkara yang halal. Allah SWT nak, seolah Allah SWT nak bagi tahu pada kita, orang-orang yang buat kedustaan terhadap Allah, dia mengaku bahawa makanan-makanan itu haramkan atas nabi-nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Taurat diturunkan, maka mereka ni tergolong sebagai orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Maka mereka selayaknya dapat azab Allah SWT disebabkan apa yang diperlakukan ke atasnya. Kita tengok Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Kalau tengok ringkas sahaja, senang sahaja, simple sahaja, jangan dekati pokok. Dia makan buah daripada pokok, dia keluarkan daripada syurga dengan cara tersebut. Kita lihat, kalau kita fikir, kenapa, adakah hanya kerana buah itu dimakan, maka dia dikeluarkan daripada syurga? Adakah semata-mata kerana kalau iblis dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat kepada Nabi Adam, dia terus dikeluarkan daripada Islam? Adakah kerana itu? Kita kena faham, bukan soal perkara tersebut, tetapi soal siapa yang menyuruh kita melakukan perkara tersebut. Yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita melakukan perkara tersebut, Allah. Bila kita lawan perintah Allah, maknanya kita telah secara langsung, secara tidak langsung, kita telah menentang apa yang Allah SWT mahu. Sebab tu apabila ayat Allah SWT nak suruh kita berlaku baik kepada ibu dan bapa sebelum Allah sampai kepada perkara tersebut, sebelum Allah suruh berlaku ihsan, Allah kata sembah aku dulu. Bermakna apa? Kita memperhambakan diri kepada Allah SWT. Setelah itu barulah kita disuruh untuk berlaku baik kepada ibu bapa. Maka berlaku baik kepada kita, kepada ibu bapa ni semata-mata kerana apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang rahmat Allah? Semata-mata kerana mematuhi perintah Allah SWT. Sebab tu Allah suruh kata kat Nabi, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika betul kalian cinta kat Allah, ikut aku. Kita ikut Nabi kenapa? Kerana apa? Kerana sayang kat jasad tubuh dia begitu sahaja. Bukan sebab itu semata-mata, tetapi kerana Allah SWT perintahkan kita untuk ikut Nabi tersebut. Itu sebenarnya asas yang kita kena faham. Kita berlaku baik kepada jiran, kita senyum kat jiran, kita tolong jiran mana mampu. Bukan sebab kita nak bodek orang, bukan. Sebab Allah suruh. Itu adalah perintah Allah SWT. Jadi kita lakukan perkara tersebut. Baik, kita teruskan. Qul, ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini menarik. Seperti mana kita katakan tadi, semua mengaku dia duk ikut Nabi Ibrahim AS. Siapa mengaku? Yahudi tentu dah mengaku. Sebab apa? Banyak kitab-kitab ni, banyak Nabi ni diturunkan kepada Bani Israel. Maka tentu sahajalah mereka takkan takkan tak nak mengaku kan. Nabi Ibrahim ni, kata Nabi Ibrahim ni lah, dia punya my man lah kita kata kan. Ikutan dia Nabi Ibrahim ni. Dia kata Ibrahim ni Yahudi lah bagi mereka. Sedangkan kitab Taurat tu turun selepas tu. Okey.
Orang Nasrani pun mengaku benda yang sama. Mengaku Ibrahim ni sebagai nenek moyang mereka yang hebat lah. Dan tak ketinggalan juga orang yang buta huruf ni, orang yang menyembah bahala kat Mekah ni. Siapa? Orang-orang musyrikin Mekah pun, orang Arab pun mengaku juga. Yang mensyirikkan Allah SWT secara nyata ni, letak berhala ni 360 berhala keliling Kaabah. Dan mereka ni pun mengaku juga tu yang mereka berhaji, tapi berhaji dalam keadaan telanjang. Buat apa yang Nabi Ibrahim buat, tetapi menokok tambah atau mengurangkan apa yang Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim pakai baju duk elok saja, mereka duk telanjang, duk tepuk tampak, tepuk menjerit-jerit kat depan Kaabah. Bukan itu yang Allah ajar, bukan itu yang dibawa tunjuk oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim AS tu sendiri, selepas dia bina kembali fondasi Kaabah tu dengan Nabi Ismail AS, anak dia Nabi Ismail AS, apa dia minta? Tunjukkan manasik haji tu, tunjuk cara dia tak reka sendiri. Yang direka ni orang-orang ni sekeliling ni, orang Yahudi, ahli kitab ni, mereka reka syariat mereka sendiri. Mereka tohmahkan kepada Nabi itu, kata Nabi tak makan perkara ni dan sebagainya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu sendiri, bila dia lepas bina fondasi Kaabah tu, dia minta kat Allah SWT tunjuk cara. Tak tahu. Kita ni secara ringkas dia, ibadah ni hukum asal dia adalah haram, melainkan ada wahyu, ada dalil yang suruh kita buat. Benda muamalat ni, benda-benda sekeliling ni, benda urusan kita dunia ni, hukum asal dia halal, melainkan ada perkara yang ada wahyu yang mengharamkan perkara tersebut. Very simple sebenarnya prinsip tu senang je. Ibadah banyak dah Nabi tunjuk, kita buat yang tu pun selamat dah. Tu pun tak habis dah. Dalam buat orang duk kumpul Umdatul Ahkam tu kan, kitab Umdatul Ahkam tu, kitab yang cerita pasal pasal benda-benda ibadah, hukum-hukum hakam yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Yang itu pun tak habis baca. Yang itu pun tak habis amal lah. Itu kumpulan hadis-hadis sahih tu. Jadi kenapa kita nak reka yang lain-lain pula? Buat apa yang buat yang Nabi ajar lu. Itu kalau Bani Israel ni, ahli kitab ni, kerja dia suka buat benda yang bukan datang daripada wahyu. So jangan kita je, sebenarnya sama je dengan dia, adik-beradik lah. Kita buat benda yang sama seperti mana yang mereka buat. Wallahu a'lam. So Allah kata, kul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang ikhlas, berdasarkan tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah ia dari orang musyrik. Kita duk baca yang paling popular, kita duk baca doa iftitah tu, walaupun banyak lagi doa iftitah yang lain, tapi kita duk popular baca hak ni lah. Kita kata apa? Wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan musyriki, kami ikut benda yang lurus, tapi duk percaya benda-benda karut lagi. Tu macam macam mana tu sebenarnya ikrar kita setiap hari, tapi menyelisihi apa yang kita ikrarkan. Sebab tu Allah kata, kul sadaqallah, kata apa yang benar tu apa yang datang daripada Allah. Apa yang kita nak ikut tu, ibadah tu apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar melalui lisan para nabi. Maka ikutlah, fattabi'u millata Ibrahim, ikut Ibrahim. Apa Ibrahim buat yang paling utama ialah dia tinggalkan syirik. Kita tengok orang duk cerita pasal Uwais Qarni. Apa perkara utama yang paling dia buat ialah, selain daripada orang, kalau ingat motivator dia selalu highlightkan tentang dia dengan ibu dia kendung ibu dan macam-macam cerita lagi. Sebenarnya yang paling utama sebenarnya yang dia highlightkan dalam hadis riwayat Muslim tentang Uwais Qarni ialah dia menyembunyikan amal dia. Orang tak tahu tentang amal, orang tak tahu tentang kelebihan di mana doa dia mustajab. Orang tak tahu. Nabi SAW yang cerita kepada sahabat, semua orang tak tahu. Maksudnya apa? Dia buat satu perkara ikhlas benar kerana Allah SWT. Dia tidak mensyirikkan Allah SWT dengan segala sesuatu. So apa dia buat selain daripada Allah SWT, bermakna dia telah mempersekutukan Allah SWT dengan amalan dia. Itu Nabi, itu Uwais Qarni tabi'in. Apatah lagi Nabi Ibrahim AS. Tidak pernah dia itu mensyirikkan Allah SWT, walaupun dia sendiri itu berada dalam lingkungan penyembah
berhala. Seperti mana juga Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah kata Nabi ini kan, Nabi inilah yang benar-benar mengikut siapa? Mengikut Nabi Ibrahim, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri seperti mana bapa dia, moyang dia Nabi Ibrahim, duduk dalam kalangan penyembah berhala tetapi tidak menyembah berhala. Suatu perkara yang sangat ajaib apabila Allah SWT lindung. Tu kata Hanif. Kekal berada dalam keadaan lurus walaupun kondisi tidak memungkinkan perkara tersebut, walaupun berada dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kita kata kita ni dalam zaman fitnah, kita kata kita zaman susah tak macam zaman Nabi, cuba bagi tahu kat kita bila masa yang Nabi itu betul-betul senang pun. Kalau takkanlah Umar melihat Rasulullah dia baring kat atas tikar macam tu, di atas lantai, nangis dia. Pemimpin negara duk baring atas lantai macam tu. Kita bandingkan dengan pemimpin kita. Kita tengok sendiri, nilai sendirilah. Sepatutnya mempunyai diri yang kena nilai diri sendiri. So ini ciri dia, ni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Agama Islam yang hanif, yang ini lurus, fokus hanya kepada Allah SWT. Bila dakwah, bila kita kata tadi Rabbani, apa dia? Bukan bawa kepada diri sendiri, bukan ajak orang ikut aku, tapi ajak orang ikut Allah. Itu Nabi. Itu para Nabi. Apa dia Rabbaniyun? Orang yang sentiasa mengajar kitab Allah, orang yang sentiasa belajar kitab Allah. Itu dia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah SWT datangkan kisah para Nabi, kenapa Allah datangkan mereka ni? Sebab mereka juga adalah manusia biasa seperti kita. Mereka memperoleh wahyu, bahkan kita pun sebenarnya ada wahyu walaupun kita tak dapat direct. Tapi kita masih ada wahyu. Jadi kita seperti mana para Nabi, mereka mengikut wahyu, mereka dapat direct daripada Allah SWT melalui perantara Jibril. Kita dapat melalui mereka, melalui para ulama, sahabat, tabi'in, ulama macam kita dah jauh dah, kita dapat. Jadi masih kita kena ikut. Bila kita kata hanif tadi, kita kata sekali lagi, maksudnya lurus, cenderung kepada sesuatu. Cenderung kepada mana sekali? Dia cenderung kepada jalan yang lurus, cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi ini sebagai pengajaran kepada kita, jawapan kepada Nabi SAW, bahawa Allah mengarahkan supaya diberi pengajaran kepada setiap muslim dan mukmin, kepada pengikut Nabi Muhammad SAW pada zaman mana pun, kita mesti ikut agama yang hanif, iaitu agama yang lurus. Walau apa pun sekarang dengan Islam liberal dan sebagainya, macam-macam orang cerita pasal Islam, kita kata Islam tu datang dalam keadaan terasing dan dia kembali terasing. Nabi kata, maka beruntunglah orang-orang yang terasing, beruntunglah orang yang masih lagi dalam keadaan yang benar walaupun diasak kiri dan kanan. Serta akhirnya Allah bagi tahu terus lagi yang membuktikan bahawa agama ni, syariat ni sekarang adalah syariat Rasulullah SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim yang bina fondasi Kaabah tu, dan Rasulullah SAW masih lagi menghadap kepada Kaabah, kepada Masjidil Haram. Maka Allah SWT katakan ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a linnasi minta maaf, kita baca semula. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kita lihat sebelum ni kan, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, orang-orang Yahudi ni dia kecam umat Islam sebab apa? Kembali berkiblat ke Mekah. Sedangkan sebenarnya Nabi Ibrahim AS itu ada campur tangan sebenarnya dalam pembangunan Kaabah tu. Jadi Kaabah tu sendiri dibina fondasi dia oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim AS. Maka dalam ayat ni menjelaskan kedudukan Kaabah tu. Yang orang Yahudi sangka bahawa Baitul Muqaddis tu lebih utama daripada Kaabah, Allah bantah. Allah kata sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk beribadah bagi manusia, dia adalah Bakkah yang diberkati.
Jadi kita kena faham. Tu kadang-kadang saya lihat juga orang duk kata lupus kiblat pertama adalah kiblat Baitul Muqaddis. Jadi kita kena buat research balik lah tentang perkataan tersebut. Sebab Allah SWT jelas kata bahawa rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Makkah, yakni Makkah. Jadi itu. Jadi tapi ialah kita bukan nak bergaduh, yang bukan kiblat itu yang paling utama. Yang penting mematuhi perintah Allah SWT untuk menghadap ke kiblat tersebut. Jadi kata Makkah ada yang faham sebagai tempat laksanakan tawaf di mana terdapat Kaabah. Kata yang kata macam tu. Kata ini terambil daripada akar kata bahasa Arab yang bererti ramai dan berkerumun. Maknanya sangat sesuai dengan kota Mekah, khususnya Kaabah, apatah lagi pada musim haji. Dan bahkan kalau kita lihat pada zaman bukan pandemik lah misalnya, kalau bulan Ramadan pun penuh orang di Mekah tu. Jadi Mekah tu pula menunjuk pada kota yang berada di Saudi Arabia secara keseluruhan. Dia adalah kota haram. Itu dia antara dia. Jadi ayat di atas dengan jelas bagi tahu kat kita bahawa rumah ibadat yang pertama dibina adalah Kaabah. Jadi ini beri syarat bahawa telah ada sejak manusia menjijakkan kaki ke bumi lagi. Jadi manusia ni, kata penulis tafsir Misbah, dia kata manusia dia ada rasa cemas, ada rasa harapan. Jadi ini menghantar dia untuk melakukan hubungan dengan Maha Kuasa. Maka naluri ini menghiasi manusia sejak kehadirannya di bumi lagi. Maka sejak itu mula dia berdoa dan berhubung dengan Tuhan. Maka Allah datangkan kiblat yang pertama itu, tempat ibadah yang pertama itu adalah Kaabah. Wallahu a'lam. Jadi kalau semua orang dah mengaku sebenarnya Nabi Ibrahim yang bina Kaabah, maka sangat senanglah. Sepatutnya semua kembali menghadap kepada kiblat dan juga kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Dia bukan sekadar natijah untuk kita menghadap kepada kiblat ini, bukan sekadar nak menghadap kepada kiblat itu, tetapi memenuhi perintah Allah SWT. Dan semua umat Islam ni sepakat daripada segi kiblat dia, sepakat daripada segi tauhid dan syariat dia. Itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat malang sebab mereka tak nak terima Mekah sebagai kiblat. Mereka kata kiblat mereka Baitul Muqaddis lebih lama daripada kiblat umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi apa yang Allah jawab, bukan. Sebenarnya rumah ibadat yang mula lagi dibina ialah Baitullah. Ini pun kan musim haji ni kan. Jadi kita eloklah pun kita tahu perkara ni. Jadi inna awwala baitin wudi'a linnas lilladhi bi Bakkah. Awal sekali yang dibina, yang letakkan di muka bumi ini untuk orang menyembah ke Allah, rumah ibadat yang pertama ialah apa? Ialah Bakkah, Mekah itu sendiri. Bakkah. Kaabah itu Allah letakkan, Allah suruh bina supaya menjadi tempat lambang pada kesatuan kita mengarah kepada kiblat. Kalau tidak, imagine kalau tak ada arah. Jadi orang pergi masjid, seorang ke depan, seorang ke belakang, seorang ni kan ada yang belaga kepala. Jadi tak ada, nampak tak ada kesatuan kat situ. Sedangkan umat Islam ni berdiri dalam keadaan lurus, berkeadaan yang sama, yang bersaf-saf, menunjukkan adanya kesatuan. Jadi bila ada orang yang susah, maka kita akan bantu, sebab kita hidup atas apa, barisan yang satu, kiblat yang satu. Allah wallahu alam. Sebab tu kita tak mudah untuk mengkafirkan ahli kiblat begitu sahaja. Ada kesilapan yang kita nampak, kita tegur, kemudian kita cuba berbincang supaya kembali kepada petunjuk yang benar lah, yang berquran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan ayat 97. Ya, Allah SWT tadi kata, sebelum tu Allah kata ayat tadi, sebentar Allah SWT bagi tahu tadi, Kaabah ni apa dia? Mubarakan. Dia berkat, barakah, wa hudal lil alamin, dan petunjuk
bagi segenap umat manusia. Kalau penulis tafsir An-Nur, dia kata Baitullah adalah rumah yang mendapat berkat atau diberkati, didatangkan segala jenis buah-buahan dan jadi kiblat umat Islam saat menjalankan solat. Rumah itu menjadi sumber hidayat, petunjuk, inspirasi bagi semua orang yang datang menjalankan haji ataupun umrah. Semua orang menghadap kepada sama dan minta kepada siapa? Bukan kepada Kaabah, minta kepada Allah SWT. Berkat dan hidayat adalah sebahagian dari keutamaan Allah yang hissi, bersifat indrawi dan manawi. Berkat indrawi merupakan kelimpahan kekayaan bumi seperti aneka macam buah-buahan. Meskipun kota Mekah merupakan satu jalur yang tidak ada tanamannya, pada zaman sekarang ini berkat kelimpahan kekayaan itu berupa minyak bumi yang membuat negeri tempat berdirinya Baitullah, yang Arab Saudi, jadi kaya raya. Sehingga kerananya mampu membangun pelbagai fasiliti kota tanah suci yang membuat perjalanan ibadah haji berlangsung dengan selesa sekali. Jadi berkat manawi adalah keterikatan hati manusia. Umat Islam datang kepada Baitullah. Apa beza bangsa daripada mana buang habis ribuan ringgit untuk pergi ke menunaikan haji. Umat datang berdujung dari pelbagai penjuru dunia melaksanakan ibadah haji umrah. Dan mereka menghadap tempat itu, Kaabah, saat menjalankan solat. Boleh dikatakan tidak ada sedetik pun waktu yang kosong di mana orang tidak menghadap ke Masjidil Haram. Itulah suatu hidayah yang paling mulia. Semua ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Baik, kita teruskan. Fi ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi pada dia Allah SWT lanjutkan firman-Nya dalam ayat yang seterusnya. Apa Allah SWT kata kat kita, bagi tahu kat kita. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata. Yang menunjukkan kemuliaan di antaranya adalah maqam Nabi Ibrahim. Dan siapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia kerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Itu siapa yang mampu sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur, yakni memang dah ada kemampuan dia, saya tak nak pergi, maka sebenarnya Allah Maha Kaya. Allah tak perlukan apa-apa pada kalian. Allah tak perlukan duit kalian. Kalian tak nak pergi pun, suka hati kalian lah. Tapi kalian akan ada balasan dia lah kelak di akhirat. Jadi sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tak perlukan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Itu Allah, zat yang tidak memerlukan siapa, zat yang membesarkan diri dia sebab dia ada apa-apa saja. Maka yang tidak mengikut perintah Allah, dialah yang rugi. Sebab tu Allah kata fihi ayatun bayyinat. Di situ ada tanda keterangan nyata. Yang di pada kiblat tu ada tanda kelebihan lain yang jelas nyata pada kita. Kalau kita tengok Kaabah saja, Mekah pun kita dah suka dah. Siapa yang pernah tengok Kaabah depan-depan akan lagi tahu perasaan dia. Jadi maqamu Ibrahim, Allah kata ada makam Ibrahim. Salah satu lagi yang hebat adalah makam Ibrahim. Tempat apa makam Ibrahim ni bukan kubur Nanti orang pergi sembah kubur pula, orang pergi raikan kubur pula. Tak. Makam Ibrahim adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri semasa bina Kaabah. Dia adalah sebagai kenangan susah payah baginda membina Kaabah. Itu dia. Ada kelebihan pada makam Nabi Ibrahim ni disebabkan solat di situ selepas menunaikan tawaf. Tapi tengoklah keadaan sekarang macam mana kan. Adalah tuan-tuan kena rujuk kepada orang yang bawa tuan-tuan pergi haji lah. Wa man dakhalahu kana amina. Dan siapa yang masuk dalamnya, tenteram dia. Siapa yang masuk tanah haram, dia aman daripada musuh. Kuasa zalim dia tak boleh masuk. Dia dan tak jamin oleh, dan ini dijamin oleh Allah. Jadi kita kata macam tu. Dari segi hukum sendiri pun dia dah dilarang untuk berbunuhan dalam tanah haram. Jangan kata nyawa manusia, pokok-pokok binatang pun dilarang untuk diganggu. Siapa yang masuk tanah haram juga akan rasa aman dekat dalam hati dia. Siapa yang pernah pergi sana, dia akan dapat rasa macam-macam masalah dia kat Malaysia ni, kat mana dia duduk. Tapi dia sampai kat Mekah, dia kata tenang. Sebab tu siapa yang dah pergi sana, dia duk teringin nak pergi. Sebab tu bila dia ada duit, dia pergi banyak kali. Kalau dia tak dapat pergi Mekah haji pun, dia boleh pergi umrah. Sekarang dalam musim pandemik ni lagi-lagi lah. Siapa yang pernah pergi, yang memang pergi tiap-tiap tahun tu, meruntun hati dia tak dapat pergi. Tu orang dah pernah pergi.
Dan juga boleh juga kita andaikan maksud dia lah siapa yang kerjakan haji, haji dia terima, dia dapat haji mabrur, dia akan selamat daripada api neraka. Ada yang kata perkataan haji ni ada kena-mengena dengan kalimah hujah. Itu apabila kita sudah menjalankan ibadah haji, maka dia boleh jadi hujah kepada kita untuk selamat daripada api neraka. Maka kita kena simpan. Duit tak ada pun kena simpan sikit-sikit, duk niat, pasal niat ke Allah SWT nak pergi haji, nak bawa keluarga semua. Itu rukun. Itu rukun Islam kita, antara rukun Islam kita. Jadi kita kena berfikir-fikirlah mulai sekarang, insyaAllah. Jangan putus asa kata pandemik ni aku pun tak tahu duk hidup lagi ke apa, tidak. Kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Kita tak tahu rezeki tu nak datang dari mana. Itu dia. Walillahi 'alan nasi itu sekali lagi. Saya cari sekali lagi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi Allah kata, Allah firman kat kita, Allah bagi tahu kat kita, dan Allah wajibkan manusia kerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah itu siapa yang mampu sampai kepada dia. Bagi untuk apa? Untuk kita sempurnakan tuntunan agama, Allah wajibkan manusia untuk tunaikan haji. Ini rukun Islam kan? Maksudnya pekerjaan haji ini dilakukan kerana Allah, bukan sebab nak pergi melancong, bukan sebab nak pergi makan angin, bukan sebab kerana malu kat orang lain, bukan sebab nak dapat title haji. Kita malu kan duk mengajar apa, rupanya tak pergi haji lagi. Kita kata sebab tu nak jadi juga, nak pergi ke haji supaya dapat title tu. Macam orang ambil master PhD, nak juga ambil sebab nak dapat title. Macam itulah. Tak. Dia sebenarnya haji ni untuk siapa? Untuk Allah SWT. Kita jadi orang nak bukti kat Allah SWT, ganding pula dengan ibadah korban tu, nak bukti bahawa sanggup kita korbankan masa kita, tenaga kita, harta kita, tinggalkan anak isteri, kalau kita tak pergi dengan keluarga, kita pergi seorang, kita tinggalkan anak-anak, kita pergi dengan pasangan ni, tinggalkan anak-anak, tinggalkan kehidupan dunia kita, seolah-olah berhenti seketika hanya untuk menunaikan kewajipan haji, menunaikan perintah Allah SWT. Bumi berhenti seketika, kehidupan kita berhenti, kehidupan normal kita berhenti seketika hanya kerana memenuhi perintah Allah SWT. Sebenarnya roh itu, sebelum kita dapat pergi ke haji itu, roh itu sebenarnya datang setiap hari pun solat kan. Kita sibuk macam mana pun, kehidupan kita dihentikan seketika, seolah-olah bumi berhenti berputar seketika hanya kerana kita hendak memenuhi perintah Allah SWT. Itulah hamba. Jadi Yahudi dia tak dapat perkara ni sebab dia tak sanggup nak tinggalkan apa tu kiblat yang menunjukkan kegahan dia, kegahan bangsa dia. Tak sanggup dia nak merendahkan diri dia, maka dia tak dapat kebaikan itu. Allah uji je. Kiblat ni satu ujian sahaja. Nabi SAW dia menghadap Allah, Allah perintah dia buat Baitul Maqdis, Baitul Maqdis lah. Allah perintah dia ke Masjidil Haram, Masjidil Haram lah dia. Itu dia. Terfikirlah hati, tak disuarakan dalam lisan. Hanya terfikir sahaja nak menghadap ke Masjidil Haram. Itu pun barangkali sebab orang duk mengejek dan sebagainya. Yahudi kata bawa syariat sendiri, masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi sebagai manusia biasa ada perasaan supaya hendak kembali kepada Masjidil Haram tu, tapi tidak memberitahu sebab tidak mahu melanggar syariat Allah. Maka Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Sebab dia ada orang yang sangat taat, hamba yang sejati. Bisikan hati dia pun didengari, diambil cakna oleh Allah SWT. Itu dia. Jadi siapa yang mampu nak ikut jalan ni, maka ikut. Sebab Allah kata sabilan, jalan. Masuk perjalanan ke Mekah tu juga kena selamat. Kalau ada kemampuan, ikut jalan selamat. Kalau tak mampu, macam anak-anak pun masih tak settle sebagainya, kita tangguh dahulu. Zaman sekarang pula dia ada sekatan dia. Zaman sekarang apa sekatan dia? Tak boleh nak pergi haji. Sebab apa? Sebab ada COVID-19. Itu antara yang kata dimaafkan. Yang maksud kita tak mampu mengadakan perjalanan. Jangan kata ini semua ada pengikut Dajjal dan sebagainya. Tak. Ini telah dibincangkan pun dalam hukum-hukum fiqah, dan telah dicerita dalam Quran pun dia beritahu siapa yang mampu untuk mengikut jalan ini. Sekarang tak mampu, kita tidak dihukum atas perkara yang kita tak mampu. Kita ada niat nak tunai haji betul, insya-Allah kita akan dapat pahala sebab kita ada niat untuk dapat pahala niat untuk kita ke Mekah itu. Baik. Wa man kafara
fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Siapa yang ingkar, siapa yang tak mahu pergi haji, walaupun dia mampu, dia boleh ikut jalan selamat, dia ada harta cukup, anak isteri dia cukup keperluan, bahkan dia boleh bawa semua sekalipun, maka dia, kalau dia tak pergi juga, maka Allah kata dia sebenarnya telah kufur kepada Allah SWT. Sebab apa? Allah kata siapa yang kufur, Allah kata siapa yang kufur, maka Allah kata Allah tak perlu dia pun. Allah tak perlu pun ibadat kita. Kalau tidak ada hamba yang ibadah langsung pada Allah, tidak berkurang langsung kekuasaan Allah, tak berubah langsung kedudukan Allah SWT, tak bahayakan Allah SWT langsung. Orang kalau tak dapat sokongan, aduh, kan, risau dah. Kalau tak dapat jadi pemimpin negara apa semua, risau, tak boleh tidur malam. Sakit perut apa jadi apa semua. Sebab apa? Tak boleh nak jadi pemimpin. Tapi Allah tak hairan. Dia tak apa, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan Allah SWT. Tapi siapa yang bahaya duk balik kepada kita. Kita akan diazab oleh Allah SWT jika kita tidak menunaikan kewajipan yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Jadi bagi siapa yang ada kemampuan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Kita tak tahu bila Allah ambil nyawa kita. Kita tak tahu bila kita nak gunakan duit dia pula. Esok duk sempit kita kata tak tunggu anak besar dulu baru nak pergi haji. Esok sungguh senang sikit. Tak tahu nanti tak senang, takut sakit pula nanti. Macam-macam benda lagi, makin kaya maka makin besar. Macam tu. Jadi kalau ada mampu dah simpan duit sikit-sikit tu, daftarlah pergi haji insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu Allah katakan sini, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk menempuhi jalan menggunakan haji tu. So COVID-19 ni antara jalan yang kita tak boleh pergi, kita tidak dihukum atas perkara yang kita tak mampu nak buat. Jangan kita kata ini tanda Allah tak sayang, kita tak boleh pergi ke haji. Tidak. Allah dah kata dah terang-terang dalam Quran, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk buat menempuhi jalan. Ini antara uzur yang dibenarkan, uzur yang syar'ilah yang dibenarkan oleh Allah SWT. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ayat 98. Ini antara teguran lagi kepada ahli kitab. Apa dia? Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah ni dengan baik sekali, Allah masih panggil mereka dengan gelaran ahli ilmu, supaya mereka gunakan ilmu mereka ini untuk berfikir, gunakan ilmu mereka untuk kembali kepada Allah SWT, untuk ikut syariat Rasulullah SAW, mengatasi perasaan mereka, syahwat mereka, kebencian mereka, kedengkian mereka. Allah suruh mereka buka minda mereka. Tu ulul albab ni, orang yang tidak ulul albab ni, lub ni suatu yang macam ada kata butiran pasir, dia tak ada tutup, so dia senang nak absorb apa sahaja datang, hujan datang ke, matahari datang ke, semua cahaya semua duduk dekat kat dia, tidak ada selaput kulit meliputi dia. Dan loop juga boleh kita kata biji kacang tu, kacang yang bukan dalam kulit, dia terbuka, maka dia mudah nak menggunakan minda dia untuk masuk segala ilmu ni untuk mengubah diri dia. Tu orang Melayu kata katak bawah tempurung. Bila katak bawah tempurung, dia duduk bawah tempurung, dia tak tahu apa-apa, dia tak boleh nak absorb ilmu. Ilmu tak boleh masuk kat dia. So Allah bagi tahu kat ahli kitab ni, cuba jadi orang yang berfikir. Qul ya ahli kitab lima takfuruna bi ayatillah. Untuk apa? Kerana apa kamu nak kufur dengan ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Jadi Allah kata, Allah suruh Nabi kata, wahai Muhammad, kata ke ahli kitab ni, Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ni kata Allah terus kepada ahli kitab. Suruh Nabi sampaikan perkara ni. Lima takfuru nabi ayatillah. Kerana apa? Untuk apa? Why? Kamu nak ingkar kepada keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Jadi walaupun Allah kata kat ahli kitab, kita bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi kita baca kitab.
Jadi kita pun ahli kitab, walaupun bukan secara dari segi definisi yang sebenar, tetapi kita pun sebenarnya membaca kitab. Wahai orang-orang yang membaca kitab, jangan kita jadi seperti dalam surah Jumaat tu, seperti hanya sebagai himar, keldai yang bawa kitab-kitab tapi kita tak tahu apa-apa, kita tak amal dengan apa yang kita belajar. Allah tegur mereka secara terus, tetapi mereka masih menolak walaupun mereka tahu Islam tu agama benar. Mereka pusing sana, mereka pusing sini, 360 darjah mereka pusing, semata-mata kerana mereka degil. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal sedangkan Allah sentiasa saksi, menyaksikan apa yang kamu lakukan. So Allah, kita kan tadi infak harta pun jangan risau, orang tak tahu pun Allah tahu. Jadi apa saja orang ahli kitab ni buat, orang ada ilmu ni buat, mereka ada amanah untuk sampai ke kebenaran. Tapi Allah ingat bahawa Allah ingat kepada mereka bahawa apa yang kalian buat Allah lihat. Jangan mereka sangka kalau mereka selamat kat dunia, mereka akan selamat di akhirat. Tak. Jangan mereka sangka mereka akan masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka pun sekejap saja. Jangan mereka sangka mereka akan diselamatkan oleh Nabi-Nabi mereka nanti. Kalau mereka tak ikut Al-Quran ini, tak ikut Nabi yang akhir zaman ni, Rasulullah SAW berbangsa Arab ni, mereka tak akan selamat. Bagaimana mereka sangka Nabi mereka akan selamatkan mereka, sedangkan mereka menolak bukan saja ajaran Rasulullah SAW, mereka telah menolak ajaran para Nabi mereka sendiri. Sebab hakikat sebenarnya para Nabi ni ajaran dia sama sahaja. Syariat dia berbeza kan. Kita katakan macam government yang datang kepada negeri-negeri, ada cara lain, ada cara begini. Ini masyarakat ni macam ni nak uruskan, masyarakat ni macam ni nak uruskan. Tetapi dari segi asal dia, dari segi akidah dia, sembah Allah, tidak mensekutukan Allah, kena ikut syariat, sama saja. Perintahnya tetap sama. Kena ikut kitab, kena ikut wahyu. Nabi Musa AS ketika dia rasa gerun, nak melihat, nak bertanding dengan ahli sihir tu, dia gerun, dia nampak macam bergerak betul. Benda tu, tali-tali tu macam bergerak betul. Apa yang tenangkan hati dia? Wahyu yang datang daripada Allah SWT. Allah suruh dia jangan takut. Maksudnya dia dapat wahyu. Wahyu yang sepatutnya boleh memberi kita keterangan. Wahyu yang sepatutnya boleh menyelamatkan, yang sebenarnya yang boleh menyelamatkan kita daripada kerosakan di dunia dan di akhirat. Kalau kita nak dapat kebaikan dunia akhirat, tak ada jalan lain adalah melalui jalan wahyu. Ayat 99 kita teruskan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amanta tab'unaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi ini teguran lagi. Bila mereka nak kufur pula, satu dah sesat dah. Tapi paling teruk ialah puak yang sesat dan menyesatkan. Kadang-kadang kita takut juga kan maksud kita duk bercakap Kadang-kadang kita tak niat nak sesat ke orang, tapi kita tak buat research betul-betul, kita tak ambil tahu benda tu sahih ke tak sahih. Ada orang tanya kita nak jawab juga, dan tu nak jawab, padahal boleh buat research dulu, boleh hold dulu. Maka kita takut nanti kita dah sesat, kita menyesatkan orang lain pula. So jalan Islam ni dia mudah sebenarnya. Dia dah ada hujah, ada dalil. So kena rujuk dulu lah. Kalau tak tahu, kita katakan tak tahu. So Allah kata, ini teguran dia. Allah kata, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu halang orang-orang yang beriman daripada menurut jalan-jalan, yakni jalan agama Islam itu sendiri? Kamu hendak menjadikan jalan itu Allah tu bengkok, terpesong, padahal kamu menyaksikan yakni kebenaran dan Allah itu. Ingatlah Allah tu sekali-kali tidak lalai atas apa yang kamu lakukan. Jadi Allah suruh kita cakap kepada ahli kitab, bagi perhatian. Orang berilmu bagi perhatian. Kenapa kamu halang orang beriman yang berturut jalan Allah? Kenapa kamu halang orang yang mau beriman atau orang yang telah beriman yang nak mula kenal Islam? Kamu halang mereka daripada Muslim. Kamu kacau mereka sampai jadi murtad. Kenapa kamu buat begitu?
tabghunaha iwaja. Kamu cari jalan-jalan agama ni, kalau kita lihat dalam internet dah macam-macam mereka tulis. Sengaja cari kelemahan yang kamu reka. Dan kamu sengaja buat propaganda yang mengapulah. Maka apa Allah ajar, jangan terpedaya dengan hitlah tomahan mereka ni. Kadang-kadang dalam agama kita sendiri pun ada orang cakap jangan ikut syariat dan sebagainya. Mereka ada YouTube mereka sendiri pun. Mereka ada follower pun. Ini semua bahaya. Dia bahaya kepada orang yang jahil. Sebab tu kita buat perbincangan ni bukan kita nak tunjuk pandai ke apa, supaya kita tahu Quran ni. Biarlah 10 tahun, 20 tahun ada umur, kita terus buat perkara ni. Tiap-tiap minggu dapat satu muka surat pun jadilah. Ini sebab ini apa yang berlaku nanti, kita takut kalau kita tak buat perkara ni, apa yang terjadi kepada anak-anak muda kita. Mak ayah yang keluarga yang tidak mementingkan agama, dia akan tinggalkan saja anak saja tanpa pengetahuan agama. Yang penting dia ada degree, yang penting dia ada masters, yang lebih dia ada PhD. Sampai dia jahil, nanti dia kawan dengan mubalih pula orang-orang yang ni, mereka guna berbagai helah. Jadi dia mula sesatkan anak-anak kita. Akhirnya ramai yang terjumus. Ada yang tak murtad terang-terangan, tapi pegangan dia tentang Islam tu dah tak ada dah. Kebenaran masih Islam lagi, tetapi amalan sudah tidak ada. Kepercayaan sudah tidak ada. Surah Allah kata ke ahli kitab, wa antum syuhada, sedangkan kamu saksikan. Sedangkan kamu tahu apa yang kamu buat itu salah. Kamu sendiri tahu agama itu benar. Kamu tahu tentang Ahmad di dalam kitab kamu. Kamu tahu tentang Rasulullah SAW ini. Kamu kenal Rasulullah SAW yang seperti mana kamu kenal anak kamu sendiri. Maka kamu tak nak dengar bisikan hati kalian. Yang baik itu kalau ada bisikan hati itu, kalau tak dengar semata-mata kerana dengki dengan orang lain. Tak suka orang lain dapat lebih daripada dia. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingatlah Allah sekali-kali tak lalai atas apa yang kamu lakukan. Ini ancaman besar daripada Allah SWT. Kalau buat juga, tunggu akibat dia. Allah tahu apa mereka buat. Allah tak takut dengan apa saja cubaan, ancaman mereka. Allah akan jaga agama dia. Mereka yang buat perkara ini, mereka yang menyeleweng agama ini, mereka tidak akan menang dan mereka akan terima azab yang pedih. Kerana Allah ni dia bukan tengok saja, bukan duduk tengok saja, perhati saja, tak. Allah akan bagi balasan yang setimpal pada masa yang sesuai. Ayat 100. Sebab tu Allah kata tak perlu nak minta cepat-cepat. Allah cakap kat orang lain kan, kalau orang musyrikin dia cabar Rasulullah, datangkan batu langit ni biar jatuh macam batu-batu jatuh atas kepala dia. Allah kata tak payah tergesa-gesa. Tak payah tergesa-gesa. Aku tahu when is the right time. Allah tahu yang bila nanti dia akan menunjukkan, bila kamu terkejut tu lagi akan menyebabkan kalian mendapat siksaan yang lebih, dalam takutnya, dalam sakit dan sebagainya. Itu lagi best. Dia kata maksudnya itu lagi menakutkan, element of surprise kan. So ayat 100. Ayat terakhir kita bincang hari ni, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kamu taat akan suatu puak dari orang-orang, yakni Yahudi atau Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu jadi orang kafir setelah kamu beriman. So Allah ingat kepada kita, Allah dah bagi tahu dah kepada ahli kitab ni apa yang mereka buat dan sebagainya. Jadi Allah ingat kepada kita, Allah panggil orang yang beriman, orang yang percaya kepada kebenaran, orang percaya kepada Quran, orang percaya kepada sunnah Rasulullah SAW. Allah kata in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kamu taat pada satu puak daripada orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab, kalau kamu termakan pujuk rayu dia, terkeliru dengan tomahan mereka. Kadang-kadang mereka ni profesor universiti dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok dalam internet pun ada pun perbincangan ni. Jadi kadang-kadang hujah dia menarik pun, hujah dia bukan hujah-hujah kosong. Jadi kita takut kita terpengaruh. Kadang-kadang kita ikut ajaran sesat pun, kadang-kadang hujah dia pun best juga. Jadi yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nescaya mereka akan kembalikan kamu jadi orang kafir sesudah kamu beriman. So tu kita kena pegang kuat. Kita kena rasa Quran ni. Kita kena letak, kena belajar Quran ni, kita baca Quran ni, supaya Quran ni meresap dalam diri kita. Supaya kita dapat rasa bahawa inilah sebenarnya yang benar. Tiada yang benar melainkan yang benar. Jadi kalau kita tak kuat di Quran kita sendiri pun, kita tak tahu apa isi dia, kita pun tak baca, maka akhir senang kita nak termakan tomahan. Kalau tak dengan ahli kitab pun macam-macam ajaran sesat. Macam saya katakan tadi, dalam YouTube pun ada.
Mereka ada follower, mereka cakap benda-benda yang meyakinkan. Bukan cakap benda-benda yang tak meyakinkan, mereka cakap benda yang meyakinkan. Kalau kita tak kuat pasakkan dengan Al-Quran, maka akhirnya iman kita mudah goyah. So Allah selalu suruh kita berwaspada. Siapa yang boleh selamatkan kita dari jatuh, kita kata banyak kali, ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang tahan burung-burung tidak jatuh, melainkan kelak Ar-Rahman. So kita perlukan sangat kasih sayang Allah SWT agar kita tidak jatuh. Maka apa kita nak buat? Kena bagi pendidikan agama pada diri sendiri dulu. Kena ikut mana-mana yang pengajaran, yang pelajaran yang ada. Misalnya di universiti ada, di pondok-pondok ada. Mana yang kita suruh ikut Quran dan Sunnah, ada sijil-sijil daripada universiti misalnya. Ajar kita basic agama. Kita pergi, kita belajar. Kalau YouTube kita cari asatizah yang ada authority. Itu. So kita kena lengkapkan diri kita dengan amal agama ni dengan benar. So kita kena bagi pendidikan agama pada anak-anak. Cerita mereka tentang Islam, cerita mereka tentang bahaya kat luar. Kita jangan sibuk bagi makan saja, bagi akademik saja pada anak-anak. Kita sendiri kena belajar dan kita kena nasihat anak kita juga. Kena bagi contoh yang baik. Jangan sibuk sekadar nak cari harta sahaja. Kita kena bekalkan juga dengan agama. Harta tu penting, dunia tu penting. Kita tidak tinggalkan dunia, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, iaitu kerohanian itu sendiri, iaitu mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi perbincangan hari ni, kalau kita lihat pada ayat-ayat Quran ni, cukup padat nasihat Allah, nasihat kita satu-satu. Allah nasihat kita macam mana nak guna harta kita, harta apa yang bermanfaat. Allah bagi tahu sebenarnya halal haram ni siapa yang tentukan, iaitu Allah SWT. Allah bagi tahu bahawa antara syariat yang Allah tetapkan ialah untuk menghadap kepada Masjidil Haram tu, kalau mampu tunaikan haji. Gunakan harta itu, antara harta dia kita gunakan untuk menunaikan haji. Itu jalan kebaikan yang Allah bagi tahu. Dan Allah bagi tahu bagaimana cili ahli kitab tu ada ilmu ni, kenapa mereka nak selewengkan agama, kerana hasad dengki mereka dan sebagainya, seperti mana kita bincangkan sebelum ni. Dan juga Allah peringatkan kepada kita supaya berhati-hati dengan ahli kitab, dan juga dalam in bracket koma kita kata berhati-hati dengan orang yang ada ilmu juga. Orang yang cakap dia manis, orang yang cakap dia dengan hujah, kita juga kena hati-hati juga. Sebab kita kena lihat hujah dia berdasarkan hujah diri sendiri atau hujah yang benar-benar datang daripada Allah SWT. Jadi hujah mana yang kita nak ikut, Allah dah ajar siap-siap. Halal haram itu tentuannya daripada Allah SWT. So syariat tu siapa yang berhak buat? Syariat tu yang berhak buat ialah Allah SWT. Sebab dia adalah pencipta syariat itu sendiri. Dialah yang maha berkuasa, kita ikut sahaja apa perintah dia. Wallahu a'lam. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf atas apa saja perkara kata-kata saya yang mengguriskan hati. Saya tak berniat nak berbuat perkara tersebut, dan saya juga mohon ampun kepada Allah SWT atas segala sebarang salah silap saya. Maklumat fakta yang tuan-tuan lihat salah, tuan-tuan jumpa kata salah ni, tuan-tuan tinggalkan. Ambil mana yang betul saja. Doakan supaya Allah ampunkan dosa saya. Doakan supaya Allah bagi rahmat kepada saya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini ada ganjarannya daripada Allah SWT. Kekalahan kelak, bantu kita kelak di akhirat. Maklumlah saya ni orang yang banyak dosa dia, banyak kesilapan dia, banyak kekurangan dia. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni menampunglah sedikit sebanyak kelak kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jangan berhenti belajar Quran, jangan berhenti baca Quran. Kita tak faham, kita baca saja. Kurang-kurang satu muka surat sehari pun cukup dah. Kita baca, lepas tu kita belik-belik sikit terjemahan dia, lepas tu kita belik-belik sikit tafsir, tengok ada Ustaz Atizah mengajar, kita ikut. Kan kita ada tadabbur center dan sebagainya, memang kumpul semua pasal ni, ikut. Apa sahaja yang datang, kita ada asatizah yang ada kelayakan untuk menyampaikan ajaran Allah SWT, ayat Al-Quran, kita ikut. Mudah-mudahan Allah bagi kita rahmat. Itu sahaja, insya-Allah. Saya mohon maaf atas barang kesilapan. Mudah-mudahan sebelum tu selamat hari raya lah kan, Adil Adha, insya-Allah. Semangat selamat melakukan korban. Jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa rahmati kita. Jangan kita kedekut dengan ibadah kita kepada Allah SWT. Jangan kita kedekut kepada orang lain. Gunakan harta kita untuk jalan kebaikan. Kita tidak ada dapat kebaikan, Allah kata tadi, kita dah belajar dah, kita dah bincangkan bahawa selagi mana kita tidak menginfakkan harta atas jalan yang kita atas harta yang kita sayang dan suka. Wallahu a'lam. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.